Maka ditanya kepada rahib, dia pun dia pergi tanya rahib tu. Dia kata, wahai Tuan Syekh, saya ni dah bunuh 99 orang dengan sengaja. Lepas tu saya nak tanya pendapat Tuan Syekh, ada tak peluang Tuhan nak terima taubat saya? Boleh tak saya ni jadi orang yang bertaubat kepada Tuhan daripada 99 kejahatan bunuh orang dengan sengaja ni? Agak-agak boleh saya terima taubat tak? Kata padri ataupun rahib ni, dia kata apa? Mudah bahasa kita kata, hang dah jahat punya orang, 99 orang hang pi bunuh, memang tak ada pintu taubat dah bagi hang, memang neraka terus. Bahasa kita sebut gitu. Apa yang berlaku? Akhirnya pembunuh ini pun bunuh padri hak Tok Haji lebih lenggang saat ni, jadi 100 orang. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Kita sambung ke surah apa dah? 42 setelah ulang itu. Muka surah 42 penggan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah pulang ke rumah, maka berkatalah suami Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, hai Halimah, aku bimbang kalau anak ini terkena sesuatu. Sebelum terjadi apa-apa, pulangkanlah ia Nabi Muhammad kepada keluarganya, yakni kepada bawah jagaan Aminah radhiyallahu anha. Maka kita duk bicara lagi tentang hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada dan menyebabkan Nabi menjadi pucat. Akhirnya Halimah dengan suaminya risau perkara yang tidak elok berlaku kepada Nabi. Maka suami dia pesan, yakni suami Halimah pesan kat Halimah, bagi baliklah budak ni kepada mak dia Aminah radhiyallahu anha. Lalu mereka Halimah dan suami dia mengambil keputusan memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah. Lalu Aminah berkata, mengapa engkau pulangkan anak ini? Tidakkah engkau meminta supaya ia Nabi Muhammad bersama-samamu? Lalu Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang telah berlaku. Menceritakan apa yang berlaku. Thabit di situ menceritakan peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah didesak oleh Halimah, menceritakan
setelah didesak oleh Aminah supaya menceritakannya. Menceritakannya ni menceritakannya apa? Menceritakannya sebab Halimah nak pulangkan balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu bimbang kalau anak ini dirasuh oleh syaitan? Jawab Halimah, ya. Lalu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak sekali-kali anak ini tidak akan dapat dirasuh oleh syaitan. Maknanya daripada kecil lagi, daripada Nabi keluar daripada perut sampailah ketika mana berlakunya pembelahan dada atas diri Nabi, kata Aminah radhiyallahu anha, anak ni takkan dirasuh oleh iblis, takkan dirasuh oleh syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi serta rasul yang lain, mereka dikacau oleh jin, iblis, syaitan, dikacau. Akan tetapi perbezaan tipu daya iblis terhadap para nabi dan rasul dan juga terhadap kita orang biasa, beza tahu mana? Tipu daya iblis ke atas para nabi dan rasul berjaya dipatahkan serta-merta. Rasuk tapi tolak begitu. Maknanya nabi rasul ni mailah hasutan apa pun depa kan follow the step, ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasa lagu kita, barangkali ikut, barangkali tolak. Tekah-tekah hari dia baik, dia jadi kalah tok wali dah. Tekah-tekah hari dia tak baik, lebih daripada jin pun ada. Tu dia lah. Itu beza orang biasa dengan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Bagaimana kalau aku ceritakan kepadamu berkenaan dengannya? Jawab Halimah radhiyallahu anha, ceritakanlah. Lalu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya ketika aku mengandungnya, yakni ketika mana bayi ini berada dalam kandunganku, aku bermimpi cahaya keluar dariku sehingga menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Busra ni maklum disebutkan juga dalam hadis yang lain, di antara salah satu tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hal keadaan satu orang manusia yang dia ni membunuh 99 orang. Tak kita duk dengar tak? Hadis ni disebut juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Shalihin. Malam baru kita baca di pondok kita. Nabi SAW cerita ada satu orang laki. Laki ni daripada kalangan Bani Israel. Ni hak bunuh orang 99 ni. Dia duduk dalam satu kawasan ataupun dalam satu negeri hak tak baik lah. Menyebabkan dia punya keliling dia tak baik, sehinggalah menyebabkan diri dia ni terikut sama kejahatan orang hak ada di sekeliling dia, sehingga dia bunuh sampai 99 orang. Bunuh pula bukan bunuh tak sengaja, bunuh dengan sengaja. Akhirnya ditanya lelaki ni, bila mana dia bunuh 99 orang, Allah Subhanahu wa taala datangkan ilham kepada dia, dia nak bertaubat kepada Allah, disebabkan dia dah telajak dah 99 orang baru nak berasa taubat. Oi, kira jahat sungguh ni. Dia tanya satu orang lelaki, siapa yang boleh dia pergi jumpa untuk minta nasihat. Maka orang yang dia tanya tu dia pun jawablah, hampir di satu tempat jumpa seorang rahib. Rahib di sini iaitu pendeta daripada kalangan Bani Israel yang rajin beribadah tetapi tidak ada ilmu. Rajin ibadah ya, ilmu tak mau. Maka ditanya kepada rahib, dia pun dia pergi tanya rahib tu, dia kata, wahai Tuan Syekh, saya ni dah bunuh 99 orang dengan sengaja. Lepas tu saya nak tanya pendapat Tuan Syekh, ada tak peluang Tuhan nak terima taubat saya? Boleh tak saya ni jadi orang yang bertaubat kepada
Tuhan daripada 99 kejahatan bunuh orang dengan sengaja ni. Agak-agak boleh saya terima taubat tak? Kata padri ataupun rahib ni, dia kata apa? Mudah bahasa kita kata, hang dah jahat punya orang, 99 orang hang pi bunuh, memang tak ada pintu taubat dah bagi hang, memang neraka terus. Bahasa kita sebut gitu. Maka pada ketika tu bila dia dengar rahib ni cakap lagu tu, dia ni nak taubat. Dan rahib ni tahu yang main jumpa dia seorang pembunuh, bukan bersiri lebih pada bersiri-siri dah. 99 orang dia bunuh, hak jahatnya dia jumpa. Tapi bila mana ditanya tentang adakah dia ni ada peluang untuk bertaubat, rahib ni kata tak ada dah pintu taubat bagi hang. Hang jahat punya orang, 99 orang hang bunuh, tempat hang neraka Allah. Apa yang berlaku? Akhirnya pembunuh ini pun bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu tak sebutlah hadis lah, dia bicara pula hadis tu. Tak sebut bismillahi tawakkaltu ala Allah tu tak ada dalam riwayat sanad ni tu tak ada. Nah, matan tu tak ada. Dia pun bunuh padri hak Tok Haji lebih lenggang saat ni, jadi 100 orang. Clear. Cakap banyak dengan hang ni, aku minta tanya boleh taubat ke tak? Hang kata tak boleh masuk neraka, nah ambil hang 100 orang dia buh. Bila 100 orang tuan-tuan, dia pergi jumpa pula orang lain, dia kata saya ni nak taubat ni, nak taubat, tapi Tok Syekh Tok Haji lebih longgang ni, dia kata saya tak ada peluang nak taubat, saya geram bunuh dia. Dalam hadis itu Imam Al-Qurtubi memberi komentar, dia bagi syarahan, dia bagi ulasan, nak menunjukkan rahib tadi ni seorang yang ahli ibadah tetapi orang yang bodoh. Dia rajin ibadah tapi bodoh, tak ada ilmu. Dia rajin ibadah, bila orang tanya hukum dia kerja nak bagi hukum dia, mengaji tak mahu. Anak banyak ada orang jenis gini, banyak hak jenis rahib Bani Israel zaman lah ni banyak. Ngaji tak mau, ulah lebih pada mufti banyak zaman lah. Kah? Tu dia. Tanya pula orang yang lain, ada tak siapa-siapa yang boleh bagi jalan penyelesaian kat saya? Maka kata orang ramai di situ, hampir di satu tempat pergi jumpa satu orang alim sungguh lah, tok guru besar waktu tu. Pergi jumpa tok alim ni. Bila jumpa tok alim tu, laki ni pun tanya, wahai tuan guru, saya ni awalnya bunuh 99. Lepas tu pergi jumpa Tok Haji lebih longgang ni, tanya boleh tobat ke tak? Dia kata tak boleh tobat, saya ni pakai tak ada harapan dah. Dia kata saya boh dia terus, payah ngak, cukup 100 orang clear. Lepas tu dia memang berasa salah lah dah pergi bunuh dia, cukup 100 orang ramai tengah dah ni. Maka bagaimana cara saya ni, boleh tak Allah Ta'ala nak terima taubat saya? Kata tok guru yang alim ini, dia kata tidak ada seorang pun daripada kalangan hamba yang dapat menghalang orang yang membunuh 100 orang tadi dengan dia, dengan Tuhan dia, yakni Allah, untuk dia bertaubat kepada Allah. Bawa orang cerdik jawab. Orang alim jawab, dengan hak ahli ibadah jahil jawab gini. Ahli ibadah kata hang neraka terus, tak ada apa dah, gelap masa depan. Tanya orang alim pula, dia kata tak, hang bunuh banyak mana pun, tak ada siapa yang boleh halang hang untuk bertaubat kepada Allah daripada 100 orang yang hang bunuh. Tak ada siapa hak boleh halang. Maka jawapan alim ini menafikan jawapan yang telah disebutkan oleh almarhum Tuan Syekh lebih longgang tak ni. Tu dia. Maka lagu mana saya nak buat? Kata orang alim ini, pergilah ke satu tempat yang namanya Busra. Ni hadis kita, riwayat kita baca ni, antaranya Busra. Pergi ke tempat yang namanya Busra satu. Dan kata Imam An-Nawawi, bahkan disebutkan dalam Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Salihin, menyatakan bahawasanya orang alim ni bukan habaq nama tempat Busra saja, bahkan dia habaq tempat secara spesifik. Busra tu kampung apa, nama hak di Busra tu. Contoh kita, orang tanya kita, saya nak jumpa Pak Sumit. Kita habaq, oh Pak Sumit nak, Pak Sumit duduk di Kedah seorang kata. Maknanya dia tak apa nak kenal dengan Pak Sumit, dia cuma tahu duduk di Kedah ya. Kita tanya tahu nak di Kedah, pergi cari. Nak cari tuan-tuan Kedah.
Bali pun kedah, Naka pun kedah, Nami pun kedah, Wing pun kedah, jenah cari. Orang tiba-tiba orang tu disinggah di tandak, dia tanya jemaah masjid tandak ni, saya nak jumpa Pak Sumit, dia kata Tok Wali duduk tahu mana tu. Pak Sumit nah, Pak Sumit duduk di Kedah. Kedah ni dia duduk daerah Kubang Pasu, dia kata. No, balik Kuala Nerang. Tang mana Kuala Nerang? Mai daripada Lok Stang, turun Tol Langgang, lepas tu terus itu sampai jumpa Muassasah, jumpa traffic light simpang simpang 3, kena pi kiri. Masuk pi di kiri, tengok belah kanan dia ada masjid, apa dia nama masjid dia, Telaga Mas, Bukit Tembaga. Belah kanan masjid Bukit Tembaga, naik sikit, kena pi di kiri, rumah Pak Sumit dalam tu lah. Tanya orang kat tu, dia kenal lah Pak Sumit. Beza dah tuan-tuan? Beza. Kalau kita tanya hak awal tak sah ni, dia kata pi di Kedah, jumpa dah Pak Sumit. Almarhum kita pun tak jumpa lagi Pak Sumit. Tanya hak orang masjid tandak dia bak tak ni, saya setengah jam sampai dah. Kalau naik kereta derah lah, kalau naik lagu semut lusa lah baru sampai. Faham ni? Ni beza ni. Orang alim dan ahli ibadah tetapi tidak ada ilmu. Nabi sebut dalam hadis, ubadun juhalun, akhir zaman ramai umat aku yang beribadah rajin tetapi jahil, ibadahnya tidak sah, bahkan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Aku mengandungnya dalam keadaan yang sungguh ringan. Kebiasaan manusia Allah Ta'ala sebut wahnan ala wahnin. Orang perempuan awal dia mengandung okey lagi, koho lama, koho letih, koho lama, koho tak larat, koho lama, koho penat. Atau orang perempuan biasa mengandung manusia biasa. Tapi kata Aminah, aku mengandung anak aku ni Muhammad ni tak berasa letih langsung, tak berasa penat langsung, macam kebiasaan manusia lain. Ketika aku melahirkannya, berlaku perkara yang aneh di mana kedua tangannya terhampar di lantai, sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit, seolah-olah macam Nabi ini sedang berdoa dan bermunajat kepada Allah. Hang jangan takut Halimah, baby ni takkan dia rasuk iblis syaitan. Mai aku nak cerita kat hang macam mana aku mengandung dia, macam mana saat kelahiran dia. Waktu beranak pun special dah. Nabi lahir dalam keadaan kena, dalam keadaan sebahagian riwayat mengatakan Nabi tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dia mengangkat ke langit seolah-olah berdoa kepada Allah. Sebahagian kata. Yang lain dalam riwayat ni menyatakan Nabi SAW tangan Nabi terdampar di lantai, seolah-olah gitu, duk tengok gitu. Tu dia. Dan ada yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan tidak mempunyai bau yang busuk. Kita beranak bau busuk dah, bau darah, bau hayak ketuban, bau hak nu, bau hak ni, bau kira busuk belakang lah. Nabi Muhammad tak ada sebarang darah, tidak ada sebarang benda yang kotor seperti mana kebiasaan bayi. Ni Nabi Muhammad lahir juga dalam keadaan kana makhtunan, dalam keadaan dah disunat, yakni kemaluan Nabi telah dipotong. Siapa potong? Wallahu a'lam. Duk tanya pula Tok Mudim siapa? Dia panggil qulfah. Kan? Orang lelaki dia ada kemaluan. Itulah hak panjang tu. Lepas tu nak buat guna, kena fikrak nak. Dalam mazhab Syafi'i sunat hari ke-7. Sunat hari ke-7 baby lah. Kita bukan hari ke-7 dah, berjuta hari dah kita hidup. Hari ke-7 baby tu buh nama dia, cukup kepala dia, buh lah pulut kuning ke pulut hijau ke pulut biru apa, buh lah pulut kelapa pun. Lepas tu sunat dia, kerak kemaluan dia, sunat. Hak belum balik lagi tak menjadi masalah, sunat lah kalau belum balik. Kalau dah balik umur 60, mazhab Syafi'i wajib dah. Umur 60 tak sunat lagi, duk semang nikah janda merata kampung, sunat dak lagi. Dak rok cetong lah tu. Kan? Pantang lepas janda lalu tengok.
Boleh gagah janda ni dah. Boleh gagah dah. Sunat ke balung? Dak lagi dia kata. Tak jadi. Dah, jaga tu. Bak tu baby anak kita kalau tak sunat lagi maklum. Duk main kaki atas belakang ni, payah mayang. No? Bak tu orang Arab dekat weh. Dekat hak jan perempuan kita tak keluk dah. Hak laki anak kita hak laki tu. Hak tak kerak lagi budak lah selalunya jarang lah lepas SPM baru nak kerak. Melainkan baru masuk Islam. Anak kita kecil lagi 4 tahun 5 tahun tak kerak ke pampers dia main nak duduk atas riba kita mayang jeng terus dah batas mayang kita. Pasal apa? Dikira menanggung najis. Ni tang mana dia tanggung najis? Tak sat saya basuh dah hingga ribet dia. Tang mana hak kata tanggung najis? Bila dia ada kulfah, itulah kuluk depan tu. Istilah fiqh dia panggil kulfah, isi lebih tang kepala kemaluan tu. Bila dia kecing gitu, dia keluar gitu. Orang tua panggil loceh tu ya, loceh ke apa kan? Dia keluar cik gitu. Kecing. Prok dia masuk balik. Tak ada masuk lagi, tak ada masuk. Habis kecing. Dia masuk gitu, tutup kedai. Baik. Bila dia tutup kedai tu, tang lubang kemaluan dia tadi ni ada yang kencing dan masuk dah? Tak ada masuk. Lepas tu hak kulfah ni tutup ni, maknanya tang kulfah bahagian dalam ni duk ada lagi ni kesayat kencing najis ni. Kita basuh bukan hak dalam, kita basuh hak luar. Tak sah kalau dia meduk atas kita lama. Dia pegang gini tak apa, dia meduk atas riba. Pak jadi imam pula balik awal. Lah, jaga nah. Ni bab-bab ni nak kena jaga. Tengah kan tak ambil kisah. Dia kata budak tak balik lagi bukan dah kerti apa. Budak tu memang tak kerti apa. Pak pun tak kerti ke. Cerita dia. Dah, kita tegur dia marah. Dia kata tak ada siapa tegur pun. Kami mayang lama ni okey ya. Tak tegur pasal semua jenis pakat dudukung anak dia yang kencing. Tu dia nah. Jaga situ. Baik. Kita kono-kono gitu tuan-tuan masuk pekah sikit, kono pekok tu sikit, baru dia sedap mengaji terus gitu saja. Dia tak sedap nak. Patut guru lah tu apa? Tok bomo lah dia sepak sedih, lepas tu diurut, dia kepak lah diurut. Baru sedap gitu tukang urut. Kan? Baik itu. Dan katanya lagi sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit. Janganlah bimbang, bawalah ia bersamamu. Mendongak ke langit ni faham ke molek. Jangan duk kata Nabi tengok Tuhan duk di langit. Mapuh kekeng kita. Siapa hak kata Allah Ta'ala duk di atas je kufur, jadi murtad. Jaga tu. Tak boleh kita kata Tuhan duk di atas. Oi, tu kita. Kita duk atas mana? Atas kereta. Duk atas mana ni? Atas lantai. Atas lantai atas apa? Atas kapet. Bangsa ada jihah yang ada arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah adalah makhluk belaka. Kan ni? Hatta kanan tu pun makhluk dah. Duk mana tu? Duk atas. Hak nama atas tu pun nama dia makhluk dah. Lepas tu Nabi dongak ke atas tu pasal apa? Mesti ada pasal. Ulama kata langit adalah kiblat doa. Faham molek tu? Langit tu kiblat doa, kiblat mayang Kaabah. Mana ada orang mayang tala naik ke atas dah? Tak ada mayang tala kot tu ke pakat tidur naik ke atas semua. Tak ada gitu. Kan? Jaga gi molek nah. Janganlah bimbang, bawalah ia bersamamu. Maka tinggallah Nabi SAW beberapa tahun bagi bersama-sama Halimatus Sa'diyah. Sesungguhnya peristiwa pembedahan yang berlaku ini dan berlaku juga ketika Isra dan Mi'raj adalah memberi makna dan hikmah yang besar kepada Nabi SAW. Peristiwa tersebut, peristiwa apa tu? Peristiwa pembelahan dada tersebut menunjukkan betapa pemeliharaan Allah terhadap nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini ternyata oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum
min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyaya illa anna Allah a'anani alaihi faslama fala ya'muruni illa bi khairin. Akhrajahu Muslim. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu, kamu di sini merujuk pada manusia lah, didampingi, melainkan didampingi oleh jin, yakni syaitan dan malaikat. Syaitan ni jahat punya lah ni. Dan malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang arah kepada benda hak baik-baik, ilham pada jalan hak baik tu. Maka bertanya, siapa bertanya? Maka bertanya para sahabat. Ibarat kita gitu. Engkau juga ya Rasulullah, kamu pun ada juga kah ya Rasulullah jin dengan malaikat ni? Nabi menjawab, ya, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya. Menghadapi apa? Menghadapi hasutan syaitan. Topik itu. Dan maka aku selamat. Yang ni Nabi tak ikutlah hasutan syaitan. Macam kita sebut tadi dah, ada ujian pada syaitan, ada. Tapi Allah pelihara, tak ikut. Maka ia tidak menyuruh aku melainkan apa yang baik. Siapa sini ni hak menyuruh ni, ilham sini? Para malaikat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma. Pasal apa dia buat anhuma sini ni? Huma tu rujuk dua orang. Kalau radhiyallahu anha seorang, anhuma dua orang. Kalau ramai perempuan, radhiyallahu anhunna. Tapi pasal apa anhuma? Yang Allah Ta'ala redha atas keduanya. Siapa dua sini ni? Aisyah dengan ayah dia Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebab tu nama anhuma. Dia panggil lafaz taraddi. Hukum dia tu sunnah. Hukum dia sunnah. Aghartu. Qalat wa ma limithli la yugharu limithlik. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك. قالت أو معي شيطان؟ قال ليس أحد إلا معه الشيطان. قالت ومعك؟ قال نعم ولكن أعانني الله عليه fa'aslama. Adakah engkau cemburu? Aisyah menjawab, tidakkah orang yang seperti aku tidak akan cemburu kepada orang yang sepertimu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Aisyah." Isteri Nabi hak paling kuat cemburu Aisyah. Bahkan dalam riwayat yang lain kita boleh tengok bagaimana Aisyah ni dia cemburu Nabi SAW dengan isteri yang lain. Cemburu biasalah kan. Tak ada cemburu ni pelik lah. Ayam boleh cemburu, kau orang tak ada cemburu kan. Tambah orang lelaki lagi kena cemburu lah. Bini dia kaju ketak, dia tak cemburu, kau pelik. Teruk dah ayam. Teruk pada ayam. Ada lelaki hak syok bini dia ketak dah. Pakai lebay elok dah. Pi kenuri macam buah nangka. Tuan-tuan nak cabut nangka. Jubah ketak meridin. Laki tak tegak, dayus laki dia. Banyak mana mata duk tengok badan bini dia, laki dia duk kena tanggung besok. Jaga dah. Laki kan nak perempuan kita, jaga. Masing-masing jagalah bini kita, jangan duk jaga bini orang. Duk kalut bini orang ni bang. Naik kalut Heliza Helmi kahwin dengan Datuk Mahdi. Duk kalut janggut lurus tak lurus punya pasal dia lah janggut dia. Duk kalut apa? Dia duk kacaukan janggut orang. Hang tu tak ada janggut, duk kalut janggut orang. Lepas tu duk boh pula. Rupanya nak kahwin dengan orang hak comel mata besar macam Heliza Helmi kena janggut lurus teknik rebonding. Kok suka mu lah, kok mana pun.
Kalut dengan bini orang, kalut dengan rumah tangga orang. Ada hak ngaji agama macam. Ustaz pun zaman ni, ustazah zaman ni. Kalau ustazah pun diikut. Hak baru nak start, telah lagi menyerik dia pi. Kan? Orang masjid teka-teka juga. Orang perempuan. Kan maklum belakang lah. Tang lain tu, masjid tanduk lain tu. Masjid tanduk ayak. Tang ni tak apa, tanduk ayak tak ada. Ada terusan buat mak zaman ni. Nah, ada kalut orang kahwin, kalut orang cerai, kalut orang nu la ilaha illallah. Tak ada ajar lain lah. Tak ada ajar lain lah. Kalut Dr. Hanafi cerai pun kalut. La bodoh sungguh. Ada tak? Ada. Pelik sungguh orang kita ni. Tak ada ajar lain dah. Hak ngaji tak mau ada kalut rumah tangga orang. Ada. Kalut anak dia pun dia kalut. Cucu dia nak nikah dengan siapa, kalut juga. Kalut ke halal baik tak apa, kalut nak ke halal jahanam belaka. Nikah dengan siapa tu? Nikah lah dengan orang kerja kelang, esok nak pergi makan apa ha? La ilaha illallah. Kerja kelang buat tak boleh makan, haram kan? Makan duit kerja kelang tak haram. Kalau dia kerja kelang rok, kot lah. Kan? Tu dia nah. Jangan duduk kalut dengan rumah tangga orang. Ngak malung. Dengar tak? Dengar tak apa. Pergi kenuri jangan duduk kalut masuk bilik pengantin. Ni kalut. Orang suruh pergi makan kenuri, dia tak pernah bubuh dalam surat kenuri tu jemputan makan kenuri dan ziarah katil pengantin. Tak ada orang gila buat perangai gitu. Faham tak ni? Saya kalau rumah saya dekah lepas tu tak kira dah tua muda lebih tak lebih dia kata. Rumah kita kan. Nak try boleh Kok balik lagi pakai ngayak muka pun tak ada, ayak sirap pun tak minum. Dah. Kita kata tunggu. Apa ustaz kata kau orang? Awak ustaz malaikat tak boleh kata kau orang. Depa ya betul, ustaz tak betul. Ada masuk. Awak hak pengantin gemuk. La ilaha illallah. Pang sedih di muka baru dah reti. Ada hak mulut jahat gitu ni. Bukan maklum lah, tak kata kat maklum. Tapi kalau maklum berasa api lah. Buat guna. Kita kata tunggu. Hak laki, cara laki. Boleh kakoh no bini dia no. Tak padangan tua laki dia. Body bini dia. Pang bagi lagu tu. Ada lah. Ada hak jenis mulut iblis ni. Hak masuk dalam bilik pengantin pula. Dia piduk teh katil lah tu. Lembut no. Pelik tunggu. Jin mana hang ni. Jahat sangat ni. Ada kata tak ada. Nah, baru ni kita adalah kita buat program di satu tempat tak payah bang. Kata satu tempat di rumah kita lah, payah kan nak bang. Satu tempat apa di rumah kita lah. Siapa pun masuk main rumah kita, tak apalah kita panggil masuk rumah kita apa semua. Lepas tu ni pusing kot dalam dapur. Ikut dapur, tengok tandas apa semua. Tak apalah masuk tandas tu, tak apalah kalau panggil iblis habis tengok tandas pun tak apa. Memang sesuai dah dia tengok tandas pun. Kan? Masuk pergi dapur. Tu ada orang tua-tua dulu dia pantang kalau pergi dapur dengan bilik tidur kan. Petua orang tua-tua dulu. Tak semua petua orang tua-tua ni jadi khurafat lah belum ni. Ada hak betul. Dan semua orang hak pergi rumah kita jangan duk anggap husnuzan belaka, suuzan kena ada ke. Zaman-zaman lah ni kita bukan duk zaman Nabi. Lah ni zaman hantu punya. Firaun segala malaikat cakap kampung duk ada. Dia pun masuk rumah. Rumah besar ke mana? Tak besar mana pun saja bagi sedap hati kita nak. Besar lah rumah. Lepas tu dah nak keluar tu lalu kot bilik tidur kita. Kebetulan bilik tidur kita tak tutup. Kebetulan nak jadi cerita terbuka sikit gitu. Kan duit tak ada nak beli selok pintu. Bagaimana? Lalu dia kata luah nak bilik dia pergi buka pula bilik tidur kata. Celaka sungguh kata. Dia pergi buka pula. Dia pergi tolak. Luah nak bilik ni noh. Ingat kau ni kau tak boleh nak sewa semalam. Jahat. Mulut lagu tu ke. Habis meriang lah tuan-tuan. No. Tapi nak buat ke mana. Hak pi tu tua dah. Anggap kata bodoh lah senang. Nak. Dia pergi melingkuk balik begitu ya. Hak dalam hati dia kata duk meredak lah ni. Mojok kenuri. Kalau tak kenuri hang saja perasaan. Pakai putih silaturahim lagu tu ya. Pasal apa? Jenis lagu tu maklum lah.
Kalau duduk biasa pergi rumah orang, pergi ke dapur, cekok dapur, buka kabinet, tengok Tupperware warna apa, jenis apa, berapa balang duk ada, hak jenis lagu ni tak usah duk kawan pun tak apa. Balung, faham tak Balung? Maklum faham ke dak ni, macam duk marah apa ni. Faham tak apa. Harta kawan kita pi di rumah pun jangan duk bagi pi cekok dapur. Tahu ke kawan kita baik ke tak baik, depan kita memang baik. Kah ada berkenan ke Balung? Kalih garang ah. Dia lagi tua lagi dia berkenan. Balung jaga Balung. Lagi tua lagi berkenan. Orang lah ni dia senangnya. Tua tak apa, muka macam pecah rumah pun tak apa. Duit ada. Ni orang lah. Ni pengalaman kita ni. Orang main di mahad di pondok kita ni dia ingatkan nak main daftar anak. Rupanya dia nak main daftar. Umur 70 nak main ngaji pondok. Awak dia kata tak larat dah ustaz. Oi, dia kata orang duk kenang ke lelaki dia. Tu bagilah menikah. Dah tak pasal tak mau bagi ni. Nak main duk pondok senang. Tengok muka ustaz. Dia kata banyak cantik, hang pelepas sana tak kira aku bergaduh dengan bini aku pula. Ni pun satu pasal ke. Aduh, pening pala kita. Ada nah hak kohor tu kohor menjadi pun ada. Kok tasik nak terlepas ni, nak terlepas dah. Kan, kok tempat kita ni dia buat kedai kopi, umur 70 duk main tikam ekor ni. Kok Pala Simpang 3. Tempat tang tu memang ada nama Simpang 3, tapi bukan nak tang tempat Simpang 3 tu, dia duduk betul Simpang 3 kedai tu. Penuh orang, pukul 12 malam punya ramai orang tua-tua. Koklah baca Yasin jemaah ke apa ke, patut badanglah. Kedai dia jenis ada tirai, kedai kopi apa ada tirai. Ada aku tanduk kedai kopi dia tirai. Tak ada noh. Depa ada tirai kedai kopi dia bah. Hebat tunggu. Kita duduk ngendak kat bawah tu rupanya tu dia. Ni duk main kad truk, duk tulis nombor satu macam. Nombor ni kot nak ambil ubat kecil manis barang kali. Dah nombor apa gitu. Tak nombor tu lah. Mana ada orang duk ambil giliran di kedai makan. Pi di klinik nombor ada. Ni kohor duk menjadi, kohor tu, kohor jadi. Na'udzubillah. Itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya syaitanmu telah datang. Aisyah berkata, adakah bersamaku ada syaitan? Rasulullah bersabda, tiada seorang pun terlepas melainkan mesti ada syaitan bersamanya. Apa maksud syaitan ni? Kita ada panggil qarin tu lah. Tu syaitan kita lah tu. Kita ada qarin lah. Aisyah berkata, bersama juga sabda Nabi, ya, tetapi Allah menolongku maka aku selamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi hak paling cemburu, paling muda. Dan ulama sebut dalam kitab hadis ada 10 kelebihan yang Allah bagi pada Sayyidatuna Aisyah yang tidak ada pada isteri Nabi yang lain, termasuklah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anhuma. Tak ada lah. Aisyah antara kelebihan dia satu-satunya isteri yang dara Nabi kahwin. Halim mau janda. Semua isteri Nabi halim janda. Dicerai suami yang mati dalam peperangan. Semua isteri Nabi janda belaka. Yang satu-satunya hak anak dara Aisyah. Satu. Yang kedua, Aisyah ni adalah isteri Nabi SAW yang Nabi mati dalam bilik tidur dia. Isteri yang lain tak, isteri lain mati dulu pada Nabi. Nabi mati dalam bilik tidur dia. Maqam haklah ni tu bilik Sayyidatuna Aisyah. Antaranya lagi kelebihan dia ulama sebut, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha ni, di antara kelebihan dia yang kita ingat, di antaranya lagi dimakamkan Nabi dalam bilik tidur dia. Mati dalam bilik tidur dia, dimakamkan dalam bilik tidur dia. Tentang mana mati, tang tu dimakamkan. Lagi antara kelebihan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ayat liuk yang terakhir dalam mulut Nabi, ayat liuk Aisyah. Sebab sebelum Nabi wafat, Nabi sugi lo. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, nak bagi lembut dulu ke kayu sugi ni? Nabi pun hengguk. Pasal kayu sugi ni dia keras. Kalau maklum pergi beli di Pekan Rabu kat Bangla ke Pakistan ke apa, ambil pak segi gitu, bolak itu pergi duduk tonyoh gitu, so ambil kayu balak lah, tonyoh di gigi. Bukan takat putih gigi, gusi pun cerah.
Dah, dia ada kaedah dia lah. Gigit kayu sugi jangan besar sangat. Ni kayu sugi sama besar batang mok jenuh. Nak tunjuh apa balung, nak tunjuh tayar kereta. Nah, agak-agak besar pen, besar jari kelingking ni mada dah. Sekurang-kurang sejengkai panjang itu mada dah. Ni dia panjang pembaris 3 ela punya. Nak pi buah tahun nak bedai siapa? Nak buh tu. Lah ni depa buh dalam bekas tu pula kan. Buh tu supaya nampak bersih sikit. Setengah orang tu dia sugi cantik dah ikut sunnah Nabi, tapi bila lepas dia sugi dia tak ada sunnah, jadi punah kanah. Dia baru lepas pergi makan roti cheese belah ni. Roti tempayan cheese, barunya mozzarella apa semua. Lepas tu dia makan kuah kari ke apa tak tahu, lekat be tang ni gigi-gigi dia ni. Tang ni lekat tulang, tang ni lekat mata ikan, tang ni lekat ekor ikan, tang ni lekat macam-macam anak ikan mau dak-dak tang gigi dia ni. Dia pun duk tonyo apa dia buh balik gitu. Cekeh ni betul. Apa hak ada tang tu segala makneka lekat tang ujung tu. Dia tak basuh balik dah. Dia nyi perak buh gitu. Dia main duk sembang dengan kita dak tengok anak ikan duk godek ke atas tu. Pi selamat terus. Lah, kotak. Setengah tu dia tutup gitu. Setengah tu dia basuh. Setengah tu dah ni dia buat gitu. Jadi biar dia keluar macam buruh tu, dia menguatkan gusi. Banyaklah waktu-waktu sunat kita kena bersugi. Kalau bulan puasa masuk lohok tu makruh dah, pasal dia menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sebelum lohok tak ada masalah apa, tonyoh lah sampai daripada hak awal pagi subuh lagu tu tonyoh setara nak masuk lohok tinggal panjang ni. Tonyoh aku suka lah kot mana pun. Mangkit tidur beruih, kita beruih gigi lah ni. Maka niat beruih gigi tu macam Nabi punya bersugi, maka dapat dapat pahala. Kayu sugi ni tak payah dia menjimatkan Colgate. Tak payah beli dah beruih gigi. Kita nak kena beli beruih gigi, lepas tu nak kena beli Colgate lah, apa segala makneka duk ada lah tu. Jadi 2-3 benda nak kena beli. Ni tak payah dah, dia duk ada wangi siap dah tu, pi tenyeh bagi elok ya. Jadi cara kita nak beruih gigi, nak sugi tu pun ada cara. Ni batang sugi ni bukan panjang ni. Batang sugi panjang ni boleh share satu masjid. Ini 3 atas itu. Ni cara pegang dia. 3. Hak ni tak payah jak dah. Hak ni orang duk tahu dah. Hak ni duk tahu dah, tak payah dah jak apa. Hak ni ingat ni. Dia pegang itu kan. Dia pegang gitu, dia pegang gitu. Lepas tu dia nak putus rokok. Kita tahu kita duk kawan dengan depa. Dah. B. Jadi pegang gitu, 3 atas, 2 bawah. Mula balik kanan maklum. Balik kanan. Tak ada gigi tak oi. Buat kena tak ada kot. Kan? Pegang gitu, calik gitu. Bentuk 8, nombor 8. Sing gitu. Kepala tak biar duk jalan. Itu kepala pun duk berjalan pula. Nasi kandak 786 pusing gitu. Dan tak dikira juga kita punya apa dia ni. Dia antaranya kasak. Kalau tak ada kayu sugi, dia benda yang kasak. Kan? Benda yang kasak. Anggota kita tak boleh. Walaupun tangan dia kasak macam ketua bata pun. Tangan dia kasak, dia buat kerja kontrak. Tangan dia kasak ni, kalau sepak muka orang luka. Sebab kasak. Contoh ni. Jadi dia tak ada kayu sugi, dia pilih, dia tenyih itu. Dikira ada sugi, tak kira. Pasal alasan dia, tangan kita tak dikira, tak termasuk dalam alat sugi. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin disebut, kalaulah kita ambil tangan kawan, kalau kawan bagi dah tangan kita tak boleh pinjam tangan tu imam, boleh sakit lah. Kan? Pinjam tak tangan hang, aku kayu sugi tak bawa, aku nak pinjam jari hang boleh tak? Di situ khilaf, ada 2 pandangan. Ada pandangan kata dapat pahala sugi, ada pandangan kata tak dapat pahala sugi. Khilaf antara Ibnu Hajar dan dia seorang lagi disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Ada yang mengatakan, Ibnu Hajar sebut kalau tak silap, boleh pakai dapat pahala kalau tangan kawan kita, dengan syarat jari dia tu putih pada anggota dia. Dia kena kerat jari dia pula. Panjang cerita. Semua panjang cerita, mau cari gaduh belaka tu. Lah ni pi perkara Abu, bayar RM3 beli sebatang, tak gaduh dengan apa dah. Khuruj minal khilaf aula. Keluar pada khilaf lebih selamat.
Tak ada, sudah. Habis ni duk pergi ambil hak kawannya. Kadang-kadang dia duduk belakang, ekor kawan dia panjang. Balas ekor kawan, serban ekor. Dia pergi tanya kawan, duk kata gedi belakang ada apa, bewak ke apa? Rupanya tok nek bewak duduk belakang buat je. Tak, jangan buat kelaku huduh gitu nah. Nabi ajak elok dah. Tak ada, sudah. Sebab tu Nabi sebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Kalaulah aku ni tak memberatkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan setiap kali nak sembahyang umat aku wajib bersugi. Tapi Nabi tahu dah, kalau Nabi kata wajib, tuan-tuan, guling kita. Pakai duk pinjam kayu sugi pula datang ni, tak sembahyang lagi maghrib dah ni pakai duk cari kayu sugi dulu. Dah. Sebab tu sunat saja sebelum sembahyang, sunat. Dalam sembahyang tak payah duk buat rajin. Dalam sembahyang bawa sunat. Sunat apa? Batas sembahyang. Batas sembahyang tu lebih daripada 3 kali. Lebih tu. Baca perabih ni tuan-tuan, nak balik lah. Tuan-tuan pun tak sabar tu nak pergi Pekarabu cari kayu sugi. Baik. Pembedahan yang berlaku kepada Nabi itu tidaklah boleh disamakan dengan pembedahan yang dilakukan oleh doktor kerana ia berlaku untuk suatu pembersihan dan pemeliharaan yang tidak boleh dilakukan oleh kepakaran manusia. Peristiwa pembedahan itu adalah suatu keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh beberapa tahun bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Maqam Halimah ni duduk di mana? Tengah-tengah center of Baqi'. Tengah-tengah sekali maqam Sayyidina Osman. Kita masuk terus tengah maqam Sayyidina Osman. Lorong hak balik kiri ni rapat dengan lorong ni adalah maqam Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama-sama saudara-saudara susuannya. Siapa dia saudara susuannya? Saudara susuan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah memelihara kambing. Ni hebat juga ni. Pasal apa Nabi daripada kecil Allah Ta'ala dedahkan dengan pemeliharaan kambing. Kerana kambing ni binatang hak paling tegak atas muka bumi. Walaupun dia halus, dia paling tegak. Payah nak dengar kata. Jadi Allah Ta'ala didik Nabi menternak kambing sebagai ujian ataupun sebagai latihan awal. Nabi akan berhadapan dengan satu kaum Nabi sendiri, umat manusia yang lebih tegak daripada kambing, yang lebih tegak daripada binatang. Maka Allah Ta'ala nak tengok kesabaran Nabi. Sebab tu ulama kata siapa nak belajar sabar, belah kambing banyak-banyak ni, tengok siapa naik syekh, dan tengok siapa janggut panjang ni. Janggut kita kan janggut kambing panjang. Kami kita tekak janggut tanduk tak ada. Dia janggut dengan tanduk dua-dua ada. Ni hebat lagi kambing. Serta bersama-sama menjalani kehidupan orang Badui. Ni dalil menunjukkan Nabi Muhammad manusia macam orang biasa. Manusia hidup macam biasa, makan, minum, tidur, letih, sakit, tu biasa. Sebab 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Makan, tidur, nikah, kahwin, cerai, mati, hidup dan sebagainya, itu ada pada Rasulullah. Telah meninggalkan kesan tarbiyah yang mendalam kepada diri Nabi SAW. Sehingga biasalah baginda dengan kesederhanaan yang jauh dari sifat kepura-puraan. Jadi Nabi dibesarkan dalam suasana orang susah, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah atur perjalanan hidup Nabi. Bila mana diangkat jadi Rasul, diangkat menjadi utusan Allah, hidup Nabi akan dibebani dengan kesusahan. Tapi Nabi dah susah dah dulu, maka tak menjadi satu masalah untuk baginda Nabi SAW. Mengenai keadaan hidup yang dilengkongi oleh fitrah serta kefasihan bahasa yang menjadi keistimewaan Bani Sa'ad. Ini keistimewaan Bani Sa'ad. Mereka ini dia hidup mereka di suasana kampung, tidak ada pencemaran sama ada melalui makanan ke apa ke, tak ada. Dan mereka ini antara golongan yang sangat menjaga bahasa. Jadi kita kena jaga bahasa kita lah, bahasa Melayu. Ni baru pergi Mekah seminggu balik macam ke Arab dah buat tanduk. Ana syai hang cakap Melayu lah senang orang faham.
Kan? Kalau depa boleh bercakap sungguh tak apa. Ni kadang-kadang pikuk karabu cakap masalah ni siapa duduk dengan siapa duduk dengan apa dia duduk di White House. Siapa dia beranak dengan George W. Bush dia tu pun. I want coffee. Tengok dia ni, tengok Pak Long ni nampak macam orang kampung hujung dia kata. Cakap masalah telajak. Orang kita dia tak jaga dah. Bahasa Melayu dia tak jaga langsung. Bahasa tok nenek kita tak jaga. Hatta menteri-menteri pun macam cakap Melayu lah menteri oi. Menteri mana pula? Perdana Menteri ke atau apa ke? Ada wawancara ke wartawan tanya dalam bahasa Melayu, suruh dia tanya dalam bahasa, suruh dia, wartawan tanya bahasa Inggeris, suruh dia cakap bahasa Melayu, baru betul orang Malaysia. I want to nak tanya saya pun tak cakap bahasa Inggeris. Saya nak tanya orang ni, dia I think ada seorang kawan saya dia nak cakap bahasa Inggeris. Duk teringat baik lah. Dia nak habaq setelah saya berfikir masak-masak. Dia kata after I think cook. Saya kata ku mana dia ni. Masak cook dia boleh kona 2 kali gitu. Pening kepala kita. Macam-macam ada kawan kita ni. Kan? Kira bagus lah. Maksudnya dia mencuba. Kan? Jaga. Orang hak nakal cakap nakal. Bahasa nakal cukup Lalu ni kita duk buat bangunan lah. Kita buat perasmian baru ni marin dulu kita buat perasmian. Kita punya apa engineer hak piling kita tu dia orang nakal. Nama dia Syarifuddin. Orang dah panggil dia Ustaz nakal lah lekat nakal tu tak tahu kata nama dia Syarifuddin. Dia kata kita ni bila dapat tu dia kata, dia cakap syok no. Kita dapat tu kata Ustaz Sobri nak buat pondok ni kita langsung terbang mari sini dia kata. Dia cakap siam ke mana. Lepas tu dah ustaz suruh main je, kita pun main hantam piling. Kita dah kata hantam datang bawah ni. Rupanya main katuk, hantam rupanya. Ada bahasa dia. Mari jumpa dia juga. Orang Melayu kita, Islam kita, alhamdulillah. Ustaz kat dia pun tapi dia kerti piling, kita tak kerti piling. Kita cuma bagi supaya orang bagi duit supaya kita boleh piling. Tu kita boleh. Baik. Yang terakhir ana a'rabukum ana qurasyiyun wastarda'tu fi bani Sa'd bin Bakrin. Sirah Ibnu Hisham. Akulah orang yang paling berada dalam suasana keaslian Arab. Ni maklum kalau umrah tak boleh pergi dah, dapat tutup dah. Tak boleh pergi dah. Jadinya maklum kalau pergi di Mekah, Madinah tu pergi masuk dalam kampung Arab. Masuk berjalan, jangan duk tunggu mutawif. Tapi tahulah jalan balik, jangan duk pergi saja jalan balik tak tahu, duk mencari pula. Perangai saya lagu tu lah habis program jemaah naik atas tidur ke 12 malam kita keluar. 12 malam sana lah. Kita keluar masuk ke belakang rumah orang, jumpa tuan Arab lagi duk isyak shisha, tuan Arab duk minum syaitan ke apa ke duk sembang kan. Apa dia ujrah depa punya hak pemandu sair tu apa dia? Teksi depa tu. Depa ni hebat tuan-tuan. Kadang-kadang siang engineer malam bawa teksi bodoh tak? Kadang-kadang rupanya tu imam bawa teksi. Pasal dia ada jadual dia. Kita sembang dengan depa kita tahu tang ni dulu apa, tang ni dulu apa, tang ni dulu apa. Cakap bahasa Inggeris pun tak apa. Pasal duduk negara depa jangan cakap nakal lah. Ni mutu tak jalan nak pergi ku kedai nasi Arab. Aku tak tu. Pening untuk Arab tu. Kena bercakap maklum. Cakap insya-Allah dah dapat. Dulu ni kita duk tengok orang cakap Arab. Saya ni ngaji dulu ni bukan ngaji sekolah Arab, ngaji sekolah orang Melayu. Ngaji lepas tu duk tengok orang cakap Arab. Depa ni tak pergi dengan Arab, cakap Arab gena ni. Lepas tu kok kita masuk Mata Mahmud. Dia kata, boleh kau ni nak masuk ni Mata Mahmud ni mau ngaji kitab Arab lah kau. Cakap Arab lah kau ni ustaz baca kitab Arab. Kita duk mengaji A E I O U twinkle twinkle little star. Kita duk ngaji itu 1 2 3 4 5 6 7 sampai gitu ya. Ni masuk ustaz baca al-yawm sanaqra fil madah al-fiqh asy-syafi'i. Aku pala kita hari tahun pertama tu kata satu tu mampu aku pakai fil lah buat raya. Pakai fil tu lah. Tak faham apa sekarang bahasa Arab. Kena aku nak ngaji ni. Ustaz duk baca tak tu tahu mana ni. Bagi tak ada.
Tak mana dia baca ni, pakai dak dah, pakai kena buang kolah dah, pak gaya tu ni. Duk tengah tahun tu maklum. Oh, dia boleh dah, dia kau nampak dah. Oh, lagu tu rupanya. Akhirnya maklum, kita boleh cakap negeri. Kita duk cakap dengan guru kita tak faham pun tak apa, dia tak faham pun tak apa. Hak penting kita berasa macam kita faham dah. Cakap tak apa. Cakap. 5 tahun tu kita duk ngaji tu boleh dah. Boleh sikit-sikit lah, tak arti cakap Arab lah. Orang cakap tu kita faham lah. Lepas tu masuk pergi Saniah lah. Masuk pergi Mahat Tafiq dah. Tak ada bersyarah Arab. Duk jumpa gitu-gitu ya. Tak ngaji dengan mereka awak. Ngaji hak Syekh Melayu, Syekh Hazli apa semua. Kata guru mana ni. Tapi duk baca kitab Arab dah. Ustaz kita duk baca kitab Arab. Syekh Hazli duk baca kitab Syarah Matan Syatibi. Duk baca kitab Qiraat. Kita duk faham dah. Oh, gini. Masuk pisan ni orang kata lagi pening. Syekh harap dia cakap cepat. Dia cakap tu lah ikut nahwu saraf fi'il madhi fi'il mudhari fi'il amr, kita nak tangkap ni. Dia kata apa ni. Masuk awal tu maklum kena bawa mu'jam, bawa kamus duduk dalam poket. Pasal kita bodoh, tak faham, tak pergi syekh duduk bersyarah, kita tak faham rugi kita. Dia duduk bercakap, duduk baca kitab. Kita tak faham. Buka kamu pedia tu. Hak tak faham bulat. Satu muka bulat. Semua tak faham. Balik duk bercari pula. Natang apa tu? Hak ni zahabah. Hak ni zahabat. Gina ni tambah ta mekok mana dah. Duk pening gitu. Lepas tu kita duk jumpa syekh duk tanya ni apa dia ni. Oh dia kata hak ni gini munuk ngaji dah dulu. Akhirnya macam mana dia buat lu? Dia nak bagi kita faham juga kalau kita bercakap selain pada bahasa Arab dia tak melayan. Mau kena cakap juga. Sehari nak pergi bilik syekh nak habaq kata saya nak ambil kitab hak saya hantar minggu lepas. Balik duk karang siap dah ayat duk apa tu besok nak pergi cakap tu. Dah bodoh sungguh kita ni. Akhirnya alhamdulillah. Lalu ni kita jadi penterjemah syekh main ceramah, kita terjemah. Di Pulau Pinang pun sama, di Kedah pun sama. Syekh nak balik Mesir, kita pergi buat urusan pasport, urusan di airport. Pasal dia jerkah hak Melayu kan dia faham. Dia jerkah tak dengar dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kan dia faham. Saya kata ni, Syekh kata kat hang bodoh, hang faham ke tak? Syekh kata kat hang, terjemah balik hang. Nah, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat thaqafah al-lughawiyah, iaitu dia perbendaharaan, kemahiran dalam berbahasa. Masing-masing caralah tuan-tuan mungkin boleh cakap bahasa Hokkien dan sebagainya. Itu kemampuan dia panggil malakah, kemampuan yang Allah Taala bagi masing-masing kepada kita semua. Nanti tu bulan depan kita jumpa kewafatan Aminah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau balik di rumah duduk saja-saja tu dah. Kalau nak ngaji kitab-kitab lama ni dengar kat YouTube ke apa, kalau kita ada masalah buka YouTube tu dengar Baba Ismail Sepanjang. Orang dengar dia ulas sedap tu. Baba Ismail Sepanjang ada hak siri-siri dia buat dah. Ataupun buka Facebook Baba Ismail Sepanjang tu, kadang-kadang depa buat kerak setengah jam soal jawab, soalan pasal fiqh, pasal tasawuf ataupun ilmu-ilmu yang jarang-jarang kita dapat. Pasal Baba Ismail Sepanjang ni dia ulas satu halus sungguh dia ulas. Sampai alif lam tu pun diulas dah. Pasal apa kalimah ni ada alif lam, nak ni tak ada alif lam. Dia ulas habis kat kita tuan-tuan. Alim sungguh Baba Ismail Sepanjang. Hak lagi rajin lagi, ada duit lebih lagi, Baba Ismail dia ada buat MP3 pengajian dia. Banyak kitab-kitab hak Baba baca di pondok di Fatani tu khatam. Kita beli baru ni dia kitab Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah pada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, RM644. Tu dia kata mahalnya. Rakaman tu maklum berapa lama tempoh rakaman nak siap pengajian baca kitab apa syarah Al-Adhkar tu,
Babo Ismail baca 11 tahun. Rakaman tu kalau dengar tu, kalau sehari-hari kita dengar, katalah babo dengan seminggu sekali di Masjid Fatani ni 11 tahun, maknanya kalau kita duk dengar seminggu sekali kan 11 tahun pun nak habis. Kan? Tapi kalau tak ada masa, buka tiap-tiap hari tak apa. Sepagi, sejam setengah gitu ya. Beli kitab ke apa ke, hak ada Bobik ni baca gitu. Pasal tok guru tua tak ramai lah ni. Tinggal haru biru lagu saya ni banyak. Kan? Tok guru tua ni tak ada dah. Jadi kita nak ambil ilmu-ilmu depa tu, kita pun lagu tu lah duk buat pun. Malam pergi mengajar tu, kita pergi mengaji di Penangga dengan Baba Azizul. Di pondok dia tu kami mengaji 4 orang. Dia duduk di atas meja, bukan duduk atas meja ni, di atas kursi lah. Kita duduk di bawah dah. Habis kita pergi mengajar di masjid, kita pergi duduk kat dia baca 3 kitab. Kita mengaji kat dia kitab nipis tak apa, dia baca kitab Hidayatul Sibyan, dia baca kitab Misbahul Munir, dia baca kitab Hasyiah Matari, syarah fiqh, 60 masalah fiqh. Dia baca satu-satu 9.30 sampai 1 pagi. Bila tengah tu pagi dia kata, ni mu bila nak kelik ni, dia kata mu nak duduk boleh baca sampai subuh tak apa. Tak apa tu baba berhenti dulu tak nak balik dulu. Depa baca kitab ni pai hebat gitu. Baba Ismail nu baba dia pada Mekah nu lalu. Depa duk cerita dah daripada tok guru pondok cerita. Dia duk baca di Mekah nu, punya sedap baca ni, tiba-tiba dia berasa belakang dia hangat. Rasa belakang dia hangat rupa-rupanya subuh dah. Nu baca dah malam pada subuh dah. Anak murid tak lena. Kita baru sejam, baru 8.50 ni ada dah lena 3-4 orang dah. Tak ada subuh lagi. Kalau subuh pasal dengan tayar-tayar pejam. Nak habaq kata ulama Allah Ta'ala bagi kekuatan kat mereka tu boleh baca pakai subuh. Allah patih keruh 25 kitab baca tadi. 25 kitab. Kena buat ngok pandak masjid kita, baca 25 kitab, baca sekali ya tengok dia jadi guna. Habis keluar balik dulu tu. Awak berat dah, tak boleh nak pi dah. Masuk sebelah ni nak keluar tak boleh dah. Allahu akbar. Maknanya ilmu Allah Ta'ala tu banyak sungguh, hak kita tak tahu. Ala kulli hal kita ngaji takat mampu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati perjuangan kita dan juga kesusahan kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak balik dulu dah. Kita buat jamak lah tadi di luar tu. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi. Wallahu a'lam.